Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada silsilah talian sakut paut dengan As-Sufiyah. Setelah daripada kita khitam akan kitab ringkasan sejarah Sufiyah pada minggu telah lepas, biiznillahi ta'ala pada minggu ini kita akan membicarakan tentang As-Sufiyatu fi hadral maut. As-Sufiyah fi hadral maut. Sufi pada negeri hadral maut, iaitu Sufi Yamani lah, Sufi Yaman. Timur, punca timur dia macam mana, usul pahaman dia macam mana, dan kesan-kesan dia terhadap umat Islam dan alam Islam macam mana, insya-Allah ta'ala kita akan membicara dan kita akan dengar kupasan alasan keterangan daripada kitab saudara kita, iaitu Al-Ustaz Amin bin Ahmad bin Abdullah Sa'di. Dia ni asal daripada Yamani, orang anak tepak lah. Tulis kitab ni adalah orang anak tepak sendiri. Maka dia ni adalah saudara lah, se-Islam dan satu manhaj, satu jalanan yang kita itu berjalan. Maka kitab ni agak kata kitab yang kajian yang merangkungi lah tentang Sufiyah hadral maut. Jadi manhaj atau perjalanan yang kita nak baca kitab ini ni, biiznillahi ta'ala kita akan buat kesimpulan daripada isi kandungan yang diterangkan oleh saudara Amin, dan kita akan baca beberapa tempat yang sebagai yang menjadi alasan
untuk kita tadi itu sama-sama boleh dengar dan boleh kejak lagi pahaman kita dan alasan kita tentang pengajian yang kita itu hendak mengaji dan belajar. Apabila kita tilik kepada kejadian umat Islam pada seluruh tempat-tempat yang kita ada ni, tak kira di Timur Tengah ataupun di Nusantara kita ataupun di mana-mana, didapati benda yang jadi terbagi itu kepada al-tawaif, pada taifah, kepada kumpulan-kumpulan dan kepada firaq, kepada jalanan pahaman fikiran pegangan yang berlainan. Tiap-tiap kumpulan daripada kumpulan tersebut, mereka mendakwa kata mereka adalah seelok-elok cara, sekena-kena jalanan, dan dialah adalah kebenaran. Dialah adalah duduk di atas jalanan yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah kita mengetahui kata kebenaran itu tidaknya banyak, bahkan kebenaran itu hanya sahaja, satunya sahaja, kebenaran apa yang dibawa datang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan apa yang dipegang, yang dijalan, yang dipaham, yang diimankan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka teranglah bagi kita kata tiap-tiap kumpulan dia akan mengaku kata dia adalah duduk di atas kebenaran. Maka kita sebagai umat Islam pastilah kita kena mengaji dan belajar, buat kajian. Kalau kita tak pandai, kalaulah kita tidak kuasa nak buat kajian dengan sendiri, maka hendaklah kita tupai dengar daripada ahli ilmu yang dia itu kuasa nak buat bahasan, kuasa nak carinya maklumat, ilmu pengetahuan kepada kita, maka kita timbailah di atas dasar tersebut, kita bawakan diri kita sampaikan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis yang terang lagi nyata daripada baginda, Nabi kata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh beberapa tokoh imam daripada kalangan ahli hadis dan ashabis sunan, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup lepas daripada aku itu mati, nescaya dia itu akan dapat lihat perselisihan yang berbagai-bagai, banyaknya cabangan. Fa'alaikum, maka jalan kita nak keluar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka jadi kewajipan kita itu bergantung molek dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya masalah pegangan, utamanya masalah pahaman, utamanya masalah amal ibadah. Asas yang tiga itu tidak boleh kita tinggal sama sekali. Yang lain sebagai ranting untuk kita binakan di atas tiga perkara tersebut. Maka apabila kita faham daripada hadis kita di sini, iaitu alim ulama yang kita berjalan belakang mereka, ayat kata alaikum bisunnati ay ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Ahli sunnah ni mana orang yang berjalan di atas jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hadis yang seterusnya, bagaimanakah jalan keluar wahai Rasulullah daripada fitnah, yakni ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa yang aku ada di atasnya hari ini dan sahabat-sahabat aku. Istimbaknya, ambilnya dalil oleh para ulama, kata hadis itu adalah hadis yang sebagai asas untuk kita meletakkan nama ahli sunnati wal jamaah. Jamaah iaitu kena pada jamaatis sahabah yang berjalan mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu ikhlaskan agama mereka kerana Allah
dan mereka itu betul-betul turut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kumpulan Sufiyah yang mendakwa kata mereka itu ada di atas kebenaran, sebenarnya kalaulah kita tilik, dan kita akan tilik di dalam kitab-kitab yang kita nak baca ni, beberapa nota kaki, beberapa kitab, beberapa alasan, beberapa keterangan, beberapanya rujukan untuk kita tadi itu boleh mengetahui kata Sufi ini. Apabila sebut Sufi, Sufi yang kita nak bahas ini iaitu Sufi falsafi. Kita bina di atas aslin. Bina di atas asal iaitu Sufi falsafi, Sufi yang tak betul dengan jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliknya mereka itu dakwa, bab pegangan pun baik, bab amal ibadat pun baik, bab pahaman pun baik. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam pastilah kita kena mengetahui perkara-perkara tersebut. Kerana Sufiyah hadral maut ini ada di dalam perkerjaan dia, amal ibadat mereka, beberapa perkara ciri-ciri yang membawakan kepada menyengutu Tuhan. Menyengutu Allah Subhanahu wa taala dan rangkaan. Yang wajib kita kaji biarkan molek. Kita tak semestinya nak letak kepada orang. Nak pergi kata kepada mana-mana pihak, kata buat melaku menyengutu Tuhan, buat rangkaan dalam agama dan sebagainya. Kerana masalah ni masalah yang besar. Bukan masalah kecil-kecil. Akan tetapi, kita nak bercakap supaya di atas dasar sadduz zara'i'. Mana kata kita nak tutupnya jalan nak menujukan kepada menyengutu Tuhan. Ya ada jalan dia, gapo-gapo ni ada jalan dia. Apabila kita duduk di atas jalan dia tu, ia akan sapa kepada an-nata'ij. Sapa kepada matlamat dia. Kalau kita duduk di atas jalan ni hak betul, kita akan sapa pada matlamat hak betul. Kalau kita duduk di atas jalan yang tak betul, kita akan sapa di atas kepada matlamat yang tidak betul. Dengan sebab itu, kita ni naknya tengok perbuatan yang dilakukan oleh Sufiyah hadral maut dan pegangan yang dipegangkan oleh Sufiyah hadral maut, dan kita akan ukurnya pegangan mereka, pahaman mereka, amal ibadat mereka di atas dasar Alkitab was Sunnah. Sebagaimana ulama kita telah tolong ukur kepada kita. Bukan makna kata kita ukur sendiri. Kita akan bawa alim ulama kita, mari ukurnya akan ini dasar, kata betul ke tak dengan apa yang diberjalan oleh syariat al-Islam. Syariat Islam iaitu yang diberjalankan oleh Nabi kita lah alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itu, kita sebagai malam permulaan malam ini iaitu muqaddimah lah. Kita nak menjadikan ini ni apa panggil muqaddimah untuk kita nak buat kajian dan mengaji tentang Sufiyah hadral maut. Tujuan kita angkatkan akan ini tajuk nak buat mengaji belajar kerana nak mengajak manusia kepada kembali, nak mengajak manusia kembali kepada kebenaran dan nak jaganya umat manusia dengan cara umumnya daripada jatuh di dalam pahaman fikiran amal ibadah dan masalah iman yang dibawakan oleh Sufiyah hadral maut, yang mereka itu mengajaknya manusia dan menserukan manusia kepada pegangan pahaman amal ibadat yang menyalahi akan jalanan yang dijalankan oleh Alkitab dan As-Sunnah, ataupun ringkasnya jalanan ahli sunnati wal jamaah. Kenapakah kita ambilnya Sufi hak ni mari bicara dan cara? Kerana Sufi hadral maut ni dia tersebar kepada alam-alam Islam banyak, lebih daripada yang lain. Sebar kepada Nusantara kita ni di Indonesia, di Malaysia, di Thailand sendiri dan lain-lain lagi di Nusantara 10 negara ni waliknya Sufi hadral maut ni ada saham. Adanya kalau bahasa saya panggil mibut bat.
Seolah kata ada perkara yang dia itu boleh sebar sufi dia tu. Nampak tu tak? Hamba raya dah di awal jilsah kita tak ada jadi muskilah dengan sufiyah as-suluki. Sufiyah suluki ni makna tak apa tu. Sufi pesen nak betul budi pekerti. Tapi sufi ni ada sufi falsafi. Ada cara memikir dia suku. Apabila kita masuk di dalam garis dia, isi kandungnya dia, kita akan boleh tahulah pegangan dia macam mana. Kita boleh tahulah akan pahaman dia macam mana. Kenapa? Kerana benda tadi itu maktub, tertulis. Ya dasar-dasar ni kita kembali kepada kita ngaji hak asal. Dasar ni pasti kita kena tulis. Pasti kena ada. Seumpama kita kata, mau sekolah kita, ya kena ada dasar. Ada dasar, mau sekolah kita ni gapo hak jadi cudin. Benda hak yang jadi jelas molek, ya kena ada dasar. Semua cara memikir pasti kena ada dasar. Tak ada dasar ni tak boleh. Dengan sebab itu, sufi hadral maut ni tersebar di alam Islami dan kuatnya mereka dalam masalah nasyat. Nasyat ni mana gerak ke. Gerak ke setengah-setengah daripada tempat tu jadi jelas dan beramai. Ramai sufi hadral maut ni banyak. Yang pertama kerana dia ni tua, lama mari dah. Kerana dia tariqah dia ni, tajribiyah dia ni galik ke apabila orang amal tadi itu dapat hasil. Hak dapat hasil ni kita tak ada mempertikaikan. Kita tak ada jadi muskilah. Akan tetapi kita nak tengok pada dasar yang dia letak tadi itu, hak tu tepatnya. Kita faham kata benda yang kita suka nak makan, gapo-gapo pun sedap belaka. Tapi belum tentu kata benda yang kita makan sedap tu betul dengan alasan syariat al-Islam. Syariat Islam belum tentu kita nak kecek dikata syariat kita tu macam mana. Supaya nak menghasilkan pahala dan dosa. Karena kita kerja kita ni Tuhan jadikan kita untuk buat amal ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita tu mengabdikan diri kepadanya. Lain pada ni bukanlah. Sebab itulah kita nak ngaji supaya kata kita terlepas daripada taklif. Lepas daripada bebanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pas kita nak buat secara mana, itu usaha kita dah lah. Apabila kita ada dah ilmu pengetahuan, ada dah alat di tangan, nak buat kerja nak hasil secara mana, serah kita. Ya tak boleh nak pergi paksa dah lah. Kedai pun dah ada dah. Kenderaan pun dah ada dah. Muga behar pun dah ada dah. Mu nak buka kedai pukul berapa, atas mung. Nampak dah tu? Mu nak jual sampai pukul berapa, atas mung. Kalau mu tak say, kau ikut mung. Hak tu hamung dah lah. Kerja syarak, kerja pada umat masyarakat. Kerja sudah. Lepas tu dia nak buat kerja, tak buat kerja, terserah pada dia. Kita tak boleh nak paksa. Dah tu? Jadi, Sufi Hadral Maut ni tempat teh kita ni mengebak sebab apa? Ya jual belakang. Air tawar apa ya jual. Azimat apa ya jual. Gapo lagi? Benda-benda. Banyaklah kalau kita sebut. Semua tadi itu jadi habuan, jadi raidai. Jadi habuan untuk perniagaan dan sebagainya. Cuma kita tak ada nak mempertikai juga di situ. Kerana di sana ada cara kita berubat dengan kita usaha ikhtiari dengan cara siuk ke, dengan cara obat ke, dengan cara beluruk ke gapo, hak tu kita tak mempertikaikan. Tetapi yang kita nak mempertikaikan alasan-alasan yang dia itu bawa datang. Seumpama dok seru lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seru lain pada Tuhan ini, ulama khilaf sah sini. Kalau seru benda yang gaib, setengah ulama yang kata tak boleh sebab benda yang gaib ni tak boleh kita seru lain pada Allah. Setengah ulama kata kalau seru perkara yang gaib, tetapi dia tak ada etikad perkara yang gaib itu boleh kesal pada dia. Ni bahas panjang bab dia. Cuma kita kalau nak selamat tak usah seru di awal lah. Kalau nak selamat tak usah seru di awal. So umpama fitnah, kita tak kena duk capur tangan di awal, lebih selamat. Tapi kalau kita duk dalam tu dah, tu bab lain lah pula. Itu bab yang lain lah pula. Ini kita nak buka, kita nak ngaji pesing terbuka.
Apabila gitu, apabila tersebarnya cara memikir sufi hadral maut ini, jadi kewajipan kita kena buat kajian. Jadi kewajipan di atas orang Islam kena tahu hakikat dia tu macam mana. Dan apabila kita nak kritik satu perkara, pastilah kita kritik dengan ilmu pengetahuan. Jangan kritik dengan hawa. Aku tak kena. Lah mana pun taklah aku. Bukan. Kita tak kena sebab gapo. Kita mau sebab gapo. We ada headphone bahasa Sia kata. We ada sebab kita nak terima ni buat apa. Kita tak saya terima ni kenapa. Jangan kita main puak dalam masalah agama. Sebab demo rakyat, demo bukan puak kita. Kita tak terima hak demo. Hai bukan. Kita terima walaupun siapa pun. Asalkan ya rakyat benar. Rakyat benar kita terima boleh. Faham tu masalah tu? Baik. Jadi hadral maut ni kita akan kecek bab dia. Hadral maut ni duduk di mana, kok mana nanti kita tengok. Sejarah yang main lagu mana nanti kita tengok. Cuma kita nak ayat kata hadral maut ni salah satu daripada wilayah yang ada di dalam negeri Yaman. Salah satu tempat yang besar lah yang ada di negeri Yaman. Dan dia itu masyhur di dalam alam Islami. Dalam alam Islami ni makna kata masyhur. Apabila sebut hadral maut, maka nyata. Dan ahli dia tadi itu, ahli hak duduk dalam hadral maut ni rajin buat kerja. Cara sebar agama dia, cara tu, cara ni, berbagai-bagai. Abrat tarikh. Semenjak berpanjangnya tarikh tu. Bukan baru-baru. Nampak tu tak? Tetapi, masuk macam mana ke sufi ni? Cara memikir sufi ni dalam hadral maut. Sampakah membawakan kepada timbulnya beberapa tempat puja lain daripada Allah. Orang panggil zari'ah ila syirk. Tempat puja lain daripada Allah panggil zari'ah ila syirk. Mana kata jalan nak pergi kepada menyengutu Tuhan. Jalan nak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Soal, apa takrif syirik? Syirik ni mana apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu takrif dia. Bahawa kita menjadikan bagi Allah tu ada umpama. Ada umpama. Sedangkan Tuhan tadi itu menjadikan kita. Lah mana? Yakni kita pergi iktikad kata benda yang lain ada boleh berinya mudarat manfaat seumpama Tuhan. Ataupun benda yang lain daripada Allah yang mengada yang menjadi boleh seperti Tuhan. Yang boleh memberi, yang boleh menegahkan seperti Tuhan. Hak lagu ni adalah pegangan yang membawa kepada menyengutu Tuhan. Kalaulah tidak, dia tak ada pegang lagu tu. Maka perbuatan dia, kalaulah dia tawaf kubur ke masalah. Dia sujud pada kubur ke masalah. Apa hukum? Ini orang panggil orang mutalabbis bisyirk. Orang yang bersepakai dengan perbuatan yang menyengutu Tuhan. Pas dia tadi itu nak jadi musyrik ke bukan? Pasti kena tengok pada diri dia, kata dia tererti, kata erti. Dia terpaksa, ke dia tak terpaksa. Dia buat dengan puas hati, ke dia buat dengan tak puas hati. Beberapa perkara yang kita kena tahu, barulah kita nak buat turunkan hukum di atas seseorang manusia. Kalau tidak, lah. Bukan. Jangan kita tersarrak, jangan kita gaduh dalam masalah kita nak keluarkan hukum kepada mana-mana orang. Kenapa? Kerana hukuman ini adalah hukuman Allah. Apabila hukumnya Tuhan, la tatakallam illa bi'ilm. Jangan bercakap malaikat dengan ilmu pengetahuan. Tak boleh kita bercakap malaikat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dalam lagi faham yang detail. Bukan sekadar kata kita ingat dalil, bukan sekadar kata kita bawa dalil mari, maka jadilah. Tak. Seumpama kita mengaji di Masjid Al-Muhajirin, manakah dalil kata wajib kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang kata dalil, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
bagi Rasulullah adalah contoh tauladan baik bagi kita, bagi mereka yang beriman pada Allah dan hari kiamat dia harap hari kiamat dia harap pada Allah. Dan dia sebut Allah Ta'ala keadaan banyak tak tinggal azkar pagi dan petang sebagainya. Adakah dalil itu dalil yang menunjuk kata wajib kita ikut Nabi? Tak. Dalil yang wajib kata ikut Nabi, ya ayyuhallazina amanu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni tu turut olehmu akan daku tu. Hak tu makna dalil wajib fard di atas kita turutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turut Nabi ada beberapa pula. Turut pasal wajib turut, turut pasal sunat turut, haram turut pun ada, makruh turut pun ada. Haram mau kata kok mana pula haram? Haram benda khususiat bagi Nabi. Benda khusus bagi Nabi haram kita ikut. Nampak ada umpama bini lepas pada lebih pada 4 boleh ikut dah? Tak boleh. Nak kita faham. Benda hak wajib kita ikut, ada. Benda hak sunat kita ikut, benda haram kita ikut, ada. Ngaji molek. Supaya kata kita apabila kecek hukum Tuhan, barulah kita tak silap kacing. Kita hak molek dalam masalah ni, nama kita I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kita tu yang dikarangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam masalah kita nak memutuskan hukuman di atas hukuman al-Islam, pasti kita kena tengok di dalam kitab tu biarkan jelas dulu. Tengok jadi jelas dulu. Bagaimana kita nak buat turun hukum, bagaimana kita nak mendatangkan hukum, bagaimana kita nak buat keputusan dan sebagainya, kena tahu. Kalau tidak, pergi jual, tak usah mengajar. Nampak tu tak? Gilah kerja lain. Tak usah main mengajar hukum agama. Sebab hak ni berat. Bukan biasa. Bahkan majalisul fatwa, cara petua tadi itu berat sekali. Lebih daripada yang lain. Kalau gitu, Sufiyah Hadral Maut ini pada asalnya mari dalam bentuk suluki. Bentuk dalam masalah nak mengzuhudkan diri, cara kita nak selamatkan diri daripada tarik ke dunia, fitnah dunia dan gap. Banyaklah. Tetapi dalam itu kelama ada pintu yang buka masuknya al-asyir wal bid'ah wal khurafat. Jadi masuk duk dalam tu 3 perkara. Ada syirik, adanya rangkaian, adanya khurafah, benda yang karut marut. Kalau kita nak kecek jadi molek sikit, ada dalam tu menyungutu Tuhan, ada dalam tu rangkaian, ada dalam tu perkara-perkara yang jadi karut marut, benda tak benar. Jadi pintu 3 ni kita akan mengaji dan belajar. Kenapa? Kerana menyungutu Tuhan, memadamkan cahaya, mengasahkan Allah. Buat rangkaian, memadamkan cahaya ikut Rasulullah. Nampak tu tak? Buatnya benda karut marut, cahaya benda karut marut, memadamkan an-nurul Islam. Cahaya al-Islam, cahaya al-iman akan memadam. Madam sebab apa? Sebab kita bubuhkan benda-benda yang lain di dalam pahaman kita, di dalam fikiran kita, di dalam iman kita. Faham tak tu? Dengan sebab itu kita nak cakap ni di atas dasar ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Agama iaitu kita kecek yang keluar daripada hati yang bersih. Kecek dengan lidah. Nasihat dengan lidah, tetapi yang keluar daripada hati yang bersih. Limaza? Kenapa? Kerana al-muslim, seseorang muslim wajib dia kasih pada saudara dia seumpama dia kasih pada diri. Orang Islam wajib kasih pada saudara seperti kita kasih pada diri. Beramalkah sikit orang hari ni umpama tu? Sedikit. Qalilum wa qalilum minhum. Sikit daripadanya. Kasih kepada saudara seumpama dia kasih pada diri. Allahu Akbar. Allahumma la hawla wa la quwata illa billah. Panawak lagu mana? Nak kamilul iman, nak sempurnanya iman, pasti kena kasih kepada saudara seumpama kita kasih kepada diri. Terkadang kita ui ke orang benda kita tak boleh makan. Terkadang kita ui pakaian pada orang benda hak kita tak boleh pakai. Ada ke tak kita ui ke orang benda hak kita nak makan supaya kita nak ui ke orang. Benda hak pakai kita nak ui pakaian ke orang seumpama kita berhajat pada benda tu. Cuba tanya diri kita saya kata ke orang.
Supaya kata kita boleh menterbiahkan diri, boleh betulkan diri, nak Islam kita itu boleh jalan. Maka orang pesen ni lah fauzan azima. Faqad faza fauzan azima. Orang umpama ni adalah orang berjaya sebagai kejayaan yang besar. Lagu mana boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bawa wahyu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama ni makna kita kecek dengan bersih hati. Terkadang orang kita kecek tak ada bersih hati. Kecek kerana nak guna orang. Kecek kerana nak ambil maslahat daripada orang. Kecek nak menyakiti orang. Kecek nak orang tu jadi fitnah. Kecek nak orang tu serabut. Kecek nak orang ni jadi beberapa perkara. Hadhihi hiya dhunub. Semua tadi itu adalah dosa belaka. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Faham tu? Mereka yang menyakiti orang Islam, lelaki perempuan yang beriman, orang ni adalah tanggung dosa yang besar. Kalau gitu an-nasihah kena keluar daripada hati. Kecek ke apa? Kecek pada hati. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah. Bagi mula-mula kerana Allah. Makna kerana Allah ai lidinillah. Bawa molek pada agama Tuhan. Agama Tuhan yang kita tengok, yang kita kacah. Kita tak boleh beramal Tuhan kita. Tapi kita nak ubah ajaran Tuhan witurah hawa nafsu kita boleh tak? Tak boleh. Wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Turutlah hukum mengikut hukum Tuhan, tapi jangan turutnya hawa nafsu kita. Kita nak ke mana Tuhan kita, tapi jangan kita ubah ajaran Tuhan nak sama dengan hawa nafsu kita. Ini haram, tak boleh. Wali kitabihi, dan bagi kita Allah, di mana ajak kita Allah, mana Al-Quran, wali rasulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan kepada semua ketua-ketua dan hak umum-umum di kalangan anak-anak rakyatnya. Baik. Jadi sebab kita nak bacanya kitab ni, salah satu daripada sebab iaitu banyaknya sufi hadral maut tersebar. Gapo dia yang sebar kepada umat manusia? Golek ke benda-benda yang nak bawa kepada benda nak membawa. Ingat dah. Jaga molek. Benda nak membawa, bukan benda saja tak, benda nak membawa. Pihak nak membawa. Sing tetap paraupai. Benda nak bawa pergi. Tak jadi lagi, tapi nak jadi. Faham tak? Kita jangan kata jadi selalu, tak boleh. Koha dulu. Benda kita, seumpama ni lah kita kata, orang kita nak boleh jadi setak orang ni, dia kena ada jalan dia duk pergi. Dia tak jadi selalu. Manusia kita ni ada jaga diri gapo, dia tak jadi selalu, tapi akan jadi. Apabila kita jalan kau tu, dia akan jadi. Umpama budak berjuru. Ya apabila lagi saing orang isap rokok. Akhir sekali dia gana. Supa lah. Dia tak jadi selalu, tapi dia akan berjakit panggil. Kalau gitu sufi hadral maut ni jalan ni dia nak bawa kepada menyungutu Tuhan. Nak bawa. Faham tak tu? Yuaddi membawa kepada menyungutu Tuhan dan rengka dan rengka dia tak di mana? Tak dia dalam pahami fikiran umat al-Islam. Dan dia akan menghiaskan kebatilan dia dengan kebenaran dengan beberapa jalan. Allah yang pandai. Seumpama mana menghiaskan kebenaran dengan kebatilan, menghiaskan kebatilan dengan kebenaran. Umpama kita jual buah kayu dan sebagainya, kita letakkan benda hak molek depan. Apabila kita nak timbang, kita nak ambil buah jabir, buah jual, kita ambil hak tak molek. Lagu tu dah. Rupa nampak zuhud. Rupa nampak kata dia ni adalah orang yang beragama dan sebagainya. Tetapi pada hakikat membawa kepada menyungutu Tuhan, membawa kepada rengka membawa kepada fikiran karut dan maruk khurafat dan sebagainya. Itu nak kita faham. Faham tu tak? Ini adalah dakwah. Dakwah dia lakukan macam mana? Yang pertama, zuhud. Apa makna zuhud?
Az-zuhdu ni bahasa siapa panggil sandut. Makna kata dia duk nak wi pho piang. Duk wi baba padai. Tak leh, molek dak dasar. Molek. Jangan duk fung fuai sangat. Jangan duk jadi mewah sangat. Baba padai pakai makan ni kenderaan tempat kediaman dan sebagainya. Wi baba padai. Molek dak dasar dia. Satu. Yang kedua, kasih kepada aulia. Kena kasih pada guru, kasih kepada wali, kasih kepada ahli bait, kasih kepada sahabat, kasih. Molek tak? Molek. Tapi sebaliknya di dalam tu dia bubuh ke apa? Puja kubur sahabat, puja kubur ahli bait, puja kubur aulia, puja kubur tok wali dan tok sebagainya. Siapakah kita dengar hari ini? A'azzakumullah, kalbun min kilabi al-tarim. Anjing daripada beberapa ekor anjing daripada kampung Tarim, waliyun min awliya illah, wali daripada wali-wali Tuhan. Haza aina uqulukum, manakah akal fikiran kamu? Akal fikiran hilang ke mana? Nampak tu tak? Sebab itulah kita baca ketebah tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akhir zaman Allah Taala cabutkan akal manusia. Cabut akal manusia. Jadi seolah kata benda orang tak buat, dia buat. Pas kita boleh tengok hari ni. Jodok ke tepi-tepi batas kita ni. Yang pakak beli benda-benda apa yang nak menghilangkan akal, tambah lagi. Benda kita kira tak binatang pun tak makan benda tu. Tapi kita sebagai manusia, ya'kuluna wa yashrabun, makan dan minum. Itu makna kata akal tak ada. Faham tak tu masalah tu? Ini kita nak kita faham, jadi jelas ini masalah. Kemudian kasih pada as-salihun. Kepada as-salihin, kena kasih pada as-salihin. Kita kasih orang yang baik, orang yang bagus, orang yang suka derma, harta pada orang suka tolong orang senyum muka kepada saudara, orang kecek molek apa, orang soleh pian tak saya kasih. Tapi sebaliknya ada di dalam itu perkara-perkara yang nak memunahkan pegangan kita. Apabila dia mati, kita kena puja dia. Sebab tu kalau kita pergi di hadral maut, nak ngaji ni, nak buat daurah, nak buat gapo, kena pergi nyandar di kubur. Kena menyadar di kubur. Lepas tu papai nama kubur tu Allah, Allahu bihi alim. Sosok tu besar-besar duk gitu boleh duk nyandar. Penuh kubur, penuh benar. Kubur tu dibinakan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruhnya Ali radhiyallahu an, dia kata la tatruk timsalan wala tatruk qabran illa sawihi bil ard. Jangan tinggalnya cawit ni timsal. Cawit ni bahasa Sia, bahasa kita panggil patung. Jangan tinggal, kita halangkan benda tu. Buat tu baik. Dan jangan tinggal kubur yang dibina, malaikat kita samakan. Samakan kubur dengan tanah. Sebab itulah kubur tak dibina, malaikat sejekah. Untuk nak tanda kata apabila hujan mari, dia turun kelik. Apabila dia rapat dah dengan tanah, kita jadi nampak kata ini adalah qabr, ada kehormatan. Banyak tu ya. Dalam Islam tu. Nak tengok kubur Islam sebagaimana kita raya dah, kita tengok di Ma'la wal Baqi'. Tengok di Makkahul Mukarramah. Situlah kubur hak Islam kita. Mana hak ulama Islam kita duk royak dalam kitab, rupa dia duk situ. Rupa duk mana? Duk situ. Pas kita ni nak lagu tu. Tak ada jadi jauh lah kita tu. Nampak tak? Dan kita akaknya bak ni naik mari ni untuk nak mempertahankan ahli sunnati wal jamaah, ahli tiba' hak sungguh. Untuk nak menyatakan bagi manusia kata jalan ni hak kita ni macam mana kita nak jalan. Nampak tak tu? Bagaimana kita nak jalan supaya kata kita nampak tak kita ni gini. Terkadang orang duk kata demo ni tak suka pada wali, tak suka kepada as-salihin, tak suka pada ahli bait, tak suka pada alim ulama dan sebagainya. Maka kita kena ada saham dalam masalah kata dak kita suka tapi kita tak bina kubur, bukan dalam arti kata kita tak
kasih kepada as-salihin, tak kasih kepada awliya, tak kasih kepada ahli bait, kita tak tawaf kubur, tak buat rangka tak pergi khurafat. Bukan makna kata kita tak kasih kepada perkara-perkara yang kita sebut saat ni. Kalau kita tak bercakap, menjadi syaitanul akhras. Yalah mana? Jadi tak mana nak kecek. Apabila tak mana kecek, orang makan hak kita. Apabila orang makan hak kita, adakah kita ni orang Islam yang sempurna? Tak. Itu tak? Itu dia. Yang seterusnya, kita ambil kitab ni, bawa datang mari di sini ni, tak lain tak bukan kerana tuai hak karang ni adalah daripada Yaman. Orang anak tepat. Pada anak tepat. Mana kata orang yang tahulah tata belakang, sejarah macam mana, dia tahu. Kita nak pergi royak atas, dia tak tahu, tak leh. Anak tepat ni adalah tabiat dia, faham dia dan sebagainya, dia lebih daripada yang lain. Dia lebih daripada yang lain. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil Abdullah ibn Uraiqid bawa jalan. Sebab dia anak tepat, dia tahu jalan nak pergi kok mana. Kena guna orang, we kena pada masa tepat dan orang yang ahli tu. Kita guna dia. Guna bukan mana kita guna nak pakai awak benda atas belakang orang. Pasal saya panggil tamna berlangkon. Bukan makna tu. Kita guna di sini sama-sama dapat kemaslahatan. Mu tolong aku tolong mu. Tabadul. Apa panggil? Tukar, ambil setengah di atas setengah. Itu orang molek. Orang molek ni makna kata ia tak terlupa budi pekerti. Ia tak terlupa budi bahasa. Tak terlupa kata dia biasa susah. Orang yang terlupa kata dia biasa susah, ia pernah tupai orang, tapi apabila ia seni, ia tak berasa kata dia tu biasa susah. Orang ni ilal halak, kepada binasa. Takkah kita dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit pada baginda, ada 3 orang di kalangan orang tu, di kalangan Bani Israel. Nabi cerita mari, orang tak ada rambut, orang apa nama tak nampak, orang menyakit bala dan sebagainya. Lalu malaikat turun daripada langit, warinya kebaikan. Rambut dia hingga daripada kepala tak ada rambut, ada rambut. Kulit dia jadi bala, kulit jadi putih ke apa, sapuh jadi mulia, hak ni buta dan sebagainya hingga belaka. Lepas babat hingga, pula kerja. Apa? Pula kerja. Albir, kebaikan dah tu. Kebaikan. Dalam 3 ni hak ingat budi bahasa, sorang. 2 lagi tak ingat budi bahasa. Klik pos dia. Nanti kita syarah hadis tu. Ni bukan bab dia. Nampak tu dah? Nanti kita syarah bab dia. Boleh sejam 2 jam insya-Allah kita main bab tu sekarang. Nak kita faham kata kita nak pakai orang, nak guna orang boleh, tetapi tabadul. Kena ada musyarakah di antara satu sama lain. Cuma kita nak murid khidmatlah katik kepada guru. Nampak tak? Khidmat katiklah kepada ustaz. Buat apa? Kerana masa kita ada khidmat, ia ada rakyat ilmu dia pada kita. Benda yang tak ada dalam bilik, dalam kitab. Tu yang laba tu. Nampak tu tak? Kita ni, faham ya masalah ni. Nampak tu tak? Lepas daripada tu, salah satu daripada sebab kita pilih kitab ni kerana kebanyakan daripada ahli Yaman sendiri tu tak tahu hakikat sufi hadraul maut. Ya balik ke orang kita ni, orang anak tepat tak mari dengar orang ngajar. Kalau orang ngajar daripada anak tepat, orang kampung tu dia tak mari dengar. Balik lagu tu. Apa? Kerana dia biasa duk tengok yang dia kecil lagi. Apabila orang tengok yang dia kecil, biasa duk main yang masa duk kecil lagi dan sebagainya, dah mana jadi berasa kata tak berapa mana hati ni. Berasa kata lekeh demo. Kita duk kenal demo duk beringuh lagi. Demo tak pakai lagi kita duk kenal. Apa demo nak main ngajar kita? Berasa tak sedap. Tapi orang luar nu hak mari badan nu mari daripada ni orang luar. Biasa tu gitu. Sufi hadraul maut lagu tu. Orang kenal sufi haduk di Tarim tu orang tahu. Tahu kata dia ni gini. Tapi ada buat gapo dalam kawasan dia, dalam pondok dia, dalam gapo orang tak tahu. Faham tak? Tu nak kita faham. Dengan sebab itu orang duk suka kata sufi haduk dalam hadramaut, sufi biasa.
Maka insya-Allah dalam kitab ni Syekh Amin kita ni ia akan bawa data kata bukan sufiah nak betulkan diri saja, bahkan azkar dia pelik daripada Nabi. Bahkan amalan dia ada rangkaian. Bahkan pegangnya dia adanya perkara yang membawa pada menyungutu, membawa kepada khurafat dan sebagainya. Yang menyalahi banyak daripada dasar-dasar sufi hak sebenar. Nampak tu tak? Sufi hak benar. Dan seterusnya kita pilihnya sufi hadral maut ni. Kenapa? Kita kembali sikit. Kerana sufi hadral maut ni galik ke orang kita ni banyak terima. Banyak terima sungguh. Kerana dia ada perhubungan dengan sufiyah al-syazuliyah. Kita akan tengok pula sufiyah syazuliyah, sufiyah al-rifaiyah, sufiyah naqsyabandiyah dan sebagainya. Kita ngaji ni bukan kita nak ke mana nak ngaji. Nak ngaji kata dasar ya mari lagu mana. Nampak tu tak? Dan kita buka ruang kepada siapa yang boleh nak tambah lagi di atas ilmu hak kita datangkan sini, kita ahlan wa sahlan, tak ada gapo. Ana demo tak ada lagi ilmu hak kita tak tahu. Waktu baik tak ada gapo, kita musyarakah boleh. Nampak tu tak? Hak tak sehnya pakai duk gadah kaki pergi mari. Ni me'au, ni tak seh. Faham tu tak? Jadi as-sufi hadral maut tadi itu dia tersebar banyaklah di negeri-negeri Islam, terutama negeri-negeri Arab, dan dia tadi tu sebar cara mikir dia, pegangnya dia dengan cara derah. Sebab apa? Sebab orang awam lebih banyak daripada orang hak alim. Orang awam ni lebih banyak pada orang hak alim. Dan sikitnya pendakwah nak bawa kebenaran. Orang yang nak bawa kebenaran ni, pendakwah ni hak berani nak bawa kebenaran, tak banyak boleh bilangan nak jari. Tapi sufi ataupun benda orang nak bawa kebatilan, tak kena cerak-cerak pun, berani. Alhamdulillah, berani. Ada sifat jur'ah bahasa Arab kata. Kuam kelahan, ada sifat berani, sifat nak tunjuknya benda hak dia, nak mempertahankan jalan-jalan mereka. Ini tak sama di antara orang bawa kebenaran dengan orang bawa kebatilan. Karena orang bawa kebenaran, hemah tak ada. Galik hemah tak ada. Ada ilmu pengetahuan tapi al-himmah, semangat kurang. Ada tak? Itu kurang. Dengan sebab itu kita ambil kitab ni, bawa datang mari untuk kita tadi itu nak cara. Dan kita akan royak jalan ni kita nak ngaji ni biiznillah taala, insya-Allah taala nak ngaji lagu mana? Insya-Allah kita nak ngaji mula-mula kita nak tengok kata orang hadral maut ni masuk Islam ni macam mana? Islam sampai pada hadral maut tu bila masuk? Dengan cara ringkas. Dan apakah definisi sufiyah hadral maut? Hadral maut ni definisi lagu mana? Ni'yam ya lagu mana? Dan agama belum daripada Islam sampai di hadral maut tu beragama dengan agama gapo. Kita akan kaji, kita akan mengaji dengan ada nota kaki ni. Bukan mana kata kita royak le kocek kita saja dak. Dan seterusnya kita akan tengok pula kata sejarah sufi hadral maut ni dia timbul lah mana. Sufi hadral maut dia timbul lagu mana dan bagaimanakah masuknya cara memikir sufi di negeri hadral maut. Dan siapakah yang jadi tokoh mula-mula sekali yang duk jaga hadral maut pada kurun keempat kita mula. Satawatisi kurun keempat. Kemudian sampaikan kepada masa Muhammad bin Ali yang di masyhur panggil di sisi sufi hadral maut panggil al-faqih al-mutaqaddim. Orang ada depan yang dia dekat dengan Baka as-Saqaf. Saqaf ni mari daripada hadral maut tu. Nampak tu tak? Baka orang alim dia bukan baka orang tak alim, tapi alim dia terlibat dengan sufi. Seumpama baka Ghumari itulah. Al-Ghimari, setengah baca Al-Ghimari, tapi guru saya baca Al-Ghumari. Dia ni orang alim sah, duduk di Maghribi. Tapi kalau ia terlibat dengan as-sufi. Terlibat dengan sufi. Masya-Allah. Terlibat dengan sufi ni jadi lalu ada selawat pesen dia, ada pesen dia, azan pesen dia, adanya amalan pesen dia, amal ibadat pesen dia. Jadi belaka.
Nampak tu tak? Dan kita akan tarik lagi sampai kepada sufi kurun ke-12. Hadral sufi hadral maut ni sampai kurun ke-12, dan bagaimanakah di hadral maut itu ada beberapa tariqah. Ada beberapa tariqah di sana, ada tariqah al-alawiyah. Al-Ba'lawi ke apa nama ni, insya-Allah sufi hadral maut belakang ni masuk duk dalam tu. Nanti kita bicara dengan satu persatu. Dan kita akan tengok pula pegangan sufi hadral maut ni macam mana pegangan dia. Pegangan sufi hadral maut ni macam mana, dan tepat ambil fahami sufi hadral maut tentang bab pegangan ni ambil dana. Kita royak dengan cara kasar-kasar. Mula-mula dia ambil daripada Al-Quran was sunnah. Ambil pada Quran sunnah juga. Tetapi hak besar sekali, dia dakwa kata dia ambil pada Tuhan direct. Ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala mubasyaratan, direct. Hak amah kajak ni, amanah amah nak tanggung. Dan amah ada senarai daripada kitab mereka. Nak pergi royak lagu mana? Sufi apa pandai? Dia kata, kitab kita royak sini sungguh, tapi bukan maksud lagu tu. Pak kalau moga ni dia mau royak tu, peti sejuk, dia nak percaya tak? Orang panggil apa ni? Orang panggil telefon, pandai mau tak? Ni hak dia mau tengok telefon ni, hak benar peti sejuk. Percaya tak? Apa? Buat apa? Moga kata moga royak lagu mana? Lagu tu lah. Nak pergi royak kot mana ni? Benar royak kata talaqqi minallahi mubasyaratan. Nak pergi pasal lah mana? Nak pergi royak lah mana? Famadha sataqul? Nak royak lah mana? Nak putar, nak belik pergi kot mana? Allahu Akbar. Senari ada di tangan ni, bukan duk royak dengan itu kot mana tu. Tak tu nak royak. Nampak tu tak? Ni nak kita faham we jadi jelas. Kemudian cara pemahaman mereka, cara tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir dengan cara ada zahir, ada batin. Zahir gini, batin gini. Zahir yakni fu ahli syariah, kumpulan ahli syariah. Batin iaitu ahlul haqiqah wat turuqiyah. Ya beza. Maka di antara dua ni berlainan darajat ni. Hak ni biasa fak kulit bawah. Hak ni kulit dia. Herak kulit dia je tebal sikit. Berduri sikit. Hak ni kulit bawah. Pek gitu pun cari dah. Tu nak kita faham kata pahaman mereka tak sama dengan pahaman yang kita tadi itu nak jalan. Dan tempat yang dia ambil iaitu kasyah. Kasyah ni mana? Buka. Hadis ni darajat mana? Darajat dhaifun jiddan. Pia kata, Ibnu Hajar kata, Asqalani. Tapi Tok Guru Amar kata hadis ni sahih. Apa kasyah? Sebab itulah mereka ini sebut di atas lidah mereka hadis maudhu' banyak. Hadis palsu banyak. Apa? Kerana hadis di sisi dia, cara tafsir tak sama dengan ahli syariah. Tak sama dengan ulama mustalahil hadis yang duk main dalam media hadis Nabi. Tak sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Tak serupa. Nawi kita faham kata, jauhnya pahaman mereka dengan apa yang dijalankan oleh umat al-Islam. Seterusnya, kasyah saja tak ada. Al-ru'ya wal manamat. Mimpi dan mengigah. Mimpi dan mengigah ni benda yang sungguh ada di sisi sufi hadral maut. Nabi datang mari, jumpa dengan Nabi. Buat apa mari mana selawat ni? Selawat ni Nabi mai royak dalam mimpi. Selawat ni Nabi mai royak saat ni, yang aku jumpa dengan Nabi hidup-hidup. Nabi makan roti sekali dengan aku saat ni. Apabila umat al-Islam ada dengan cara mikir lagu tu, nak jadilah mana? Nak jadilah mana? Ya tak ada nak kata apa dah lah. Kita royak gini, ya kata gini. Kita royak gini, ya kata gini. Sebab tu kita klik pada hak asli saat ni. Baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati tahun berapa? Tahun ke-11 Hijrah. Sahabat ada sampai ke bila? Sahabat ada sampai ke tahun 80-90 Hijrah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Bilal radhiyallahu anhu, muazzin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ke tak? Kata dia lepas daripada Nabi wafat tu, jumpa dengan Nabi hidup-hidup biasa? Tak ada.
Aisyah biasa jumpa dengan Nabi hidup-hidup. Dia mati tu, Nabi mati dia umur 18. Pas dia mati pula nu umur 50 lebih, 58 satu riwayat. Tak pernah jumpa dengan Nabi walaupun sekali. Sekasih-kasih manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Aisyah di kalangan orang perempuan dan pak dia di kalangan orang lelaki, tak pernah jumpa dengan Nabi. Dan tak pernah mereka ini mimpi, niga di dalam tidur, royak kata Nabi, royak amalan khusus bagi mereka. Mereka ini ambil dana. Sebab itulah masuk mari sebagai dakhil. Benda hak masuk mari selumar di dalam ummah al-Islam. Masuk duk di dalam tubuh jasad manusia, jasad ummah, sehingga jadi mundur umat Islam. Jadi mundur umat Islam. Lalang totoy turun mai ke bawah. Sebab itulah kita bukan kok mana dak nak kecek bab ni supaya kata kita tadi itu herak nak we tahu kata jalan mana kita nak jalan. Kita tak ada nak belagang dengan demo ni. Nak royak kata jalan ni adakah kena ke tak? Cuba kita tanya sepatah saat ni. Anta royak kata guru anta ni mimpi jumpa dengan Nabi, selawat hak sahabat sore tak tahu. Tabi'in sore tak tahu, atba'i tabi'in sore tak tahu, imam pak pun tak tahu. Selawat hak anta royak saat ni daripada tok guru anta ni. Baik, patut guru anta ni jumpa nampak Nabi ataupun hidup-hidup nampak Nabi ataupun dia mimpi nampak Nabi. Wah, hak 3-4 orang ni, mana kata sahabat beratus ribu orang, tabi'in lagi, atba'i tabi'in lagi, imam pak lagi, hidup di mana? Bayu tinai, duduk di mana? Kita mikirlah nanti dalam akal fikiran kita umat Islam. Gano kita dah lepas diri kita dak percaya benda-benda lah tu. Lah itu engken pai. Lepas diri percaya ikut orang royak gapo. Payah rugi. Nak berobat pun kita kena cari bomo-bomo ataupun doktor-doktor hak ada kita boleh harap hati. Bukan dengar ikut ya khosana gapo iklan gapo kita percaya belaka. Tak boleh lah tu. Habis duit. Orang habis berobat lagu tu ya tahu. Goliknya hak benar ia tak kecek manis. Tu hak benar sungguh. Kecek pasal betul-betul. Nak berobat saya berobat ikut demo. Hak pasal dolar ya tak apa hingga, tak apa gitu, tak apa gini. Memanglah kecek tu berhajat kepada kita kecek benda hak jadi berasa tenang hati. Tetapi kalau manis berdoa ni jadi menyakit manis juga. Walaupun perkataan pun, apa tak? Kemudian ar-ru'ya wal manamat tadi itu kita mimpi jumpa Nabi haruh dak kata. Haruh. Tapi boleh ke tak kita nak ambil hukum hakam syariat daripada kita mimpi daripada Nabi? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita mimpi Nabi hajar lagu lain dalam syariat, kita mimpi Nabi hajar lagu lain, Ibnu Hajar kata tak boleh pakai hak kita mimpi, kena pakai hak dalam syariat. Sebab kalau ulah tak pakai syariat, pedah gapo ulama duk tulis kita hadis. Tanya sepatah situ. Nanti tunggu kita tidur. Pak ummah tu kena mimpi kena tidur. Pak tu duk tidur semua. Allah, pada tak nak buat gapo. Dengan sebab itu sufiah mari ni bukan kok lain, bukan kok mana-mana. Dak nak membodohkan umat al-Islam. Nak memundurkan umat al-Islam, nak menjauhkan umat Islam daripada kekuatan. Dan insya-Allah pada bab yang seterusnya iaitu kitab-kitab yang jadi asas dalam masalah nak menerimakan ilmu di sisi sufi hadral maut ni, kita akan bawa datang satu persatu. Kitab gapo bagi orang yang nak peluas lagi lah, tak ada apa. Kita mengaji umpama kita nak bukakan akal fikiran, bukakan otak, bukakan pendirian kita, bukakan semangat kita supaya kata kita tadi itu boleh hadap ke depan. Dan masalah-masalah banyak lagi lah yang kita akan bahas di sini biiznillahi taala. Cuma sekadar tu dulu kita nak buat pembahasan. Macam ada mari banyak sini ni. Tetapi hak bagaimana kita buat khulasah dah tu memadai dah. Memadai apa yang kita tadi itu kemukakan di sini.
apa nama ni, ada lagi sebab-sebab yang tersebarnya sufi ni, dia banyaklah daripada sebab-sebab dia tu yang kita kecek daripada hisah yang lagi akan datang lah. Kerana malam ni sampai dah apa nama masa yang digariskan oleh studio kita ni, insya-Allah kita berhenti di sinilah dulu. Mudah-mudahan perkara ini tertanam di dalam jiwa kita dan di dalam akal fikiran kita, dalam jiwa ummah terutamanya. Sekadar itulah malam ini, as'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.